Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kepada semua kumpulan ahli kumpulan BGS 219. Okey. Hari ini kumpulan BGS 219 akan membentangkan pra-projek mereka untuk projek PRS untuk bengkel PRS at SSC Smart Sharing Class tahun 2020. Okey. Pada malam ini, anda akan dinilai, kumpulan BGS 219 akan dinilai oleh saya, Cikgu Hasnan. Dan insyaAllah kalau ada guru penilaian lain yang masuk dalam tempoh masa ini, mereka akan turut sama akan menilai kamu lah. Okay. Buat masa sekarang ni, saya saja yang ada, jadi penilaian adalah datang daripada pihak saya dahululah. Okay. So, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan BGS 219 untuk meneruskan sesi kita pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan BGS 219. Nama kumpulan kami ialah PRS Medivac. Tema kami eksplorasi kerjaya dan tajuk projek paramedik. Selamat sejahtera kepada Cikgu Hasnan dan guru-guru penilai. Saya Tanusri, setiausaha bagi projek ini akan menerangkan secara lebih lanjut tentang slide-slide yang ditunjukkan. Kami memilih nama kumpulan Medivac sebab Medivac merupakan gabungan perkataan medical evacuation iaitu pemindahan perubatan dan berkait rapat dengan projek ibu kami. Pembantu perubatan sentiasa bersedia menyediakan dan memberi bantuan perubatan pada masa yang tepat dan efisien dalam pemindahan mangsa atau pesakit keluar daripada kawasan kemalangan atau dari kawasan kecemasan. Mangsa ini akan diberi rawatan pertama dan seterusnya dibawa rujuk kepada rawatan. Kami pilih paramedik sebab kami tertarik akan pekerjaan mereka. Ini kerana paramedik merupakan pekerjaan perkhidmatan perubatan kecemasan yang terawal kepada pesakit. Dalam konteks dan pemahaman yang diguna pakai oleh negara Malaysia menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dengan mentafsir skop dan peranan paramedik sebagai profesion yang telah dikategorikan sebagai separa perubatan. Dalam negara ini, separa perubatan merujuk kepada beberapa gabungan profesion yang menjalankan proses rawatan dari kecemasan, perawatan, rehabilitasi dan pendidikan kesihatan. Oleh itu, kami ingin mengeksplorasikan tentang paramedik lebih terperinci lagi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, iaitu Muhammad Farim bin Muhammad Fauzi, Wardah binti Aknas, Tanusri anak perempuan Ramesh Rao, Muhammad Abdullah Azam bin Muhammad Nazri, Muhammad Abdullah Azain bin Muhammad Nazri, Dugashini Kumari anak perempuan Siva Kumar, Kurniaswaran anak lelaki Murugan, dan yang terakhir Juliana binti Jumahat. Serta organisasi kumpulan kami terdiri daripada guru penasihat Puan Elni binti Jamil, Puan Nur Azwina binti Muhammad Noh, Puan Nur Aznida binti Zainal Abidin, dan Cik Muhammad Iskandar bin Muhammad Arsyad. Terusnya pengerusi, iaitu saya Muhammad Farim bin Muhammad Fauzi, naib pengerusi Wardah binti Aknas, Setiausaha Tanusri anak perempuan Ramesh Rao, Bendahari Muhammad Abdullah Azam bin Muhammad Nazri, EJK Tugas-Tugas Khas Muhammad Abdullah Azain bin Muhammad Nazri, EJK Informasi Dugashini Kumari anak perempuan Siva Kumar, dan Kurniaswaran anak lelaki Murugan. Dan yang terakhir, EJK Dokumentasi Juliana binti Jumahat dan Muhammad Abdullah Azam bin Muhammad Nazri. Carta organisasi kumpulan ini terdiri daripada guru penasihat dan ahli-ahli kumpulan. Setiap ahli ada tugasan masing-masing. Kami saling bantu-membantu untuk menyiapkan ibu ini. Penasihat kumpulan kami sentiasa membimbing kami dalam proses menghasilkan ibu tentang kerjaya paramedik. Pengerusi dan naib pengerusi kumpulan kami akan sentiasa memastikan kelancaran proses penyiapan ibu ini.
manakala setiausaha pula akan memberitahu tugasan yang diagihkan kepada setiap ahli kumpulan. Setiausaha juga akan sentiasa kemaskini maklumat dari ingatkan ahli kumpulan tentang tempoh masa yang perlu diambil oleh setiap AJK. Bendahari akan memainkan peranan sekiranya ada perbelanjaan berlaku. AJK tugas-tugas khas pula akan membuat sesi temu bual dengan ahli paramedik. AJK informasi pula akan mengumpul dan merumus semua maklumat tentang paramedik yang telah mereka peroleh. Dan akhir sekali, AJK dokumentasi akan menyusun maklumat yang diterima dan seterusnya menyiapkan e-book ini dalam bentuk digital. Objektif. Melalui projek ini, lebih ramai pelajar akan memahami lebih lanjut tentang kerjaya paramedik. Kurang-kurangnya 10% pelajar daripada sekolah menengah akan berminat untuk menjadi ahli paramedik. Dan yang terakhir, projek ini boleh membantu pelajar dalam membuat keputusan tentang pemilihan kerjaya mereka selepas tingkatan 5. Objektif bagi projek ini adalah menarik perhatian lebih ramai pelajar untuk menjadi ahli paramedik. Pada masa sekarang, hanya segelintir pelajar sahaja menjadi ahli paramedik. Ini kerana kemungkinan ramai pelajar tidak dapat pendedahan tentang kerjaya ini. Oleh itu, projek ini akan membantu mereka memahami lebih lanjut tentang kerjaya paramedik. Objektif projek ini juga dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 10% daripada pelajar tingkatan 5 memilih kerjaya paramedik. Ini bermaksud sekiranya terdapat jumlah pelajar tingkatan 5 seramai 150 orang pelajar, maka 15 pelajar akan memilih kerjaya paramedik ini. Sasaran. Sasaran kami ialah pelajar tingkatan 5 kerana pelajar tingkatan 5 perlu mengenal pasti keselarasan di antara personal diri mereka dengan kerjaya pilihan mereka. Sebab kami pilih tingkatan 5 kerana mereka akan memilih kerjaya mereka selepas SPM. Oleh itu, e-book ini akan membantu mereka memahami lebih lanjut tentang kerjaya paramedik. Penerangan ringkas. Kumpulan kami telah membuat perancangan aktiviti untuk menyiapkan projek e-book ini. Berikut adalah AJK projek. Danu Sri, anak perempuan Ramesh Rao, akan mengumpulkan maklumat tentang pengenalan kerjaya paramedik. Muhammad Farid Muhammad Fauzi akan mengumpulkan maklumat tentang cara menarik minat pelajar untuk memilih kerjaya paramedik. Wardah binti Aknas akan mengumpulkan maklumat tentang inventory personality yang sesuai bagi kerjaya paramedik. Milana binti Jumaat akan mengumpulkan maklumat tentang skop tugas kerjaya paramedik. Muhammad Abdullah Azaim bin Muhammad Nazri akan mengumpulkan maklumat tentang bidang akademik yang perlu diikuti untuk memilih kerjaya paramedik. Punyasuaran anak lelaki Morgan akan mengumpulkan maklumat tentang risiko dan cabaran yang akan dihadapi oleh paramedik. Muhammad Abdullah Azam bin Muhammad Nazri akan mengumpulkan maklumat tentang peluang pekerjaan kerjaya paramedik di Malaysia. Dan yang terakhir, tugas ini Kumari anak perempuan Siva Kumar akan merumuskan semua maklumat-maklumat yang diterima daripada ahli kumpulan tentang kerjaya paramedik. Projek kami memakan masa selama 3 bulan untuk menyiapkan e-book ini. Rujukan sumber daripada Google, majalah dan buku akan kami gunakan untuk mengumpul maklumat tentang kerjaya paramedik. Di samping itu, sesi temu bual dengan ahli paramedik juga akan dibuat untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang kerjaya paramedik. Dan yang terakhir, kemahiran-kemahiran seperti kemahiran interpersonal, kemahiran komunikasi dan kemahiran membuat keputusan juga kami gunakan untuk menyiapkan e-book ini. Setiap ahli mempunyai skop tugas masing-masing. Setiap ahli akan mengumpul maklumat seperti yang dinyatakan di slide tadi. Setelah selesai pengumpulan maklumat tentang kerjaya paramedik,
AJK informasi dan AJK dokumentasi akan bertindak untuk menghasilkan e-book ini dalam bentuk digital. Kumpulan kami menjangka projek ini akan disiapkan dalam 3 bulan, di mana di bulan pertama dan bulan kedua, ahli-ahli kumpulan kami akan mengumpul segala maklumat tentang paramedik. Manakala di bulan ketiga pula, semua maklumat itu akan dirumuskan dan menghasilkan e-book. Kemahiran yang kami gunakan adalah interpersonal, iaitu berkait dengan hubungan atau komunikasi antara orang. Seterusnya, kemahiran komunikasi pula adalah digunakan semasa menemu bual ahli paramedik. Komunikasi dua hala akan berlaku untuk kemahiran komunikasi. Akhirnya, pula kemahiran keputusan akan digunakan semasa membuat perancangan dan semasa merumuskan maklumat yang dikumpul. Impak projek. Projek ini akan memberi impak kepada diri sendiri, ahli kumpulan, pelajar tingkatan 5, guru-guru dan masyarakat. Impak daripada projek ini kepada diri sendiri, iaitu saya dapat mempelajari cara-cara membuat e-book ini dengan baik dan teratur. Saya juga dapat menambah ilmu dalam menggunakan teknologi Microsoft PowerPoint dengan lebih baik dengan menghasilkan slide bagi projek ini. Impak kepada ahli kumpulan ialah melalui projek e-book ini, kerjasama antara kumpulan menjadi lebih erat lagi. Impak daripada projek kepada pelajar tingkatan 5 pula ialah mereka akan mendapat informasi yang lebih lanjut dan lengkap tentang kerjaya paramedik melalui e-book ini. Pelajar tingkatan 5 juga boleh membuat keputusan dalam pemilihan kerjaya mereka selepas SPM nanti. Kepada guru pula ialah e-book ini akan membantu guru-guru untuk memberi maklumat tentang kerjaya paramedik kepada pelajar dengan lebih mudah lagi. Akhir sekali, kepada masyarakat ialah e-book ini boleh membantu masyarakat mengetahui skop kerja paramedik dengan lebih khusus lagi. Harapan kami selepas menghasilkan projek ini ialah ramai pelajar akan mengetahui informasi yang lebih lanjut dan lengkap tentang kerjaya paramedik. Yang kedua, menarik minat lebih ramai pelajar untuk memilih kerjaya paramedik. Dan yang terakhir, dapat menaikkan lebih ramai ahli paramedik yang bertauliah. Semoga projek kami akan memberi galakan kepada pelajar-pelajar untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang kerjaya paramedik dan seterusnya berminat untuk menceburi bidang kerjaya ini. Di samping itu, diharapkan e-book ini dapat membantu guru-guru untuk mendedahkan tentang kerjaya paramedik. Kepada pelajar-pelajar yang hendak mengetahui tentang kerjaya paramedik ini secara lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan BGS 219. Tajuk yang dipilih adalah paramedik. Okey, baik. Oleh kerana nanti ada guru penilai lain, so saya yang akan ambil alih lah. Baik. Buka semula slide, tak apa. Slide yang macam ni tak apa. Tunjuk yang slide yang pertama terus. Okay. Next. Lagi yang seterusnya. Mulakan dengan objektif. Okey. Pertamanya komen saya mengenai slide. Okey, tak ada masalah. Design kata simple. Tidak terlalu orang kata apa? Tidak terlalu kata padat. Okey. Cuma dari segi penggunaan perkataan
ataupun daripada segi susun atau ayat tu kena ditambah baikkan lagi lah. Sebab apa? Sebab terlalu banyak perkataan diguna pakai. Okay, susah nak baca. Letak poin-poin pun sudah cukup sebenarnya. Okay. Baik. Keduanya, saya nak komen tentang, bagus kamu punya kumpulan ni buat pembentangan 2 orang. Tetapi, gaya pembentangan tu tak kena sebab bila seorang baca, seorang lagi yang buat penerangan, dia jadi redundant. Sedangkan benda tu dah ada dalam slide. Okay? Ataupun ada slide yang saya tengok hanya ada keyword yang sangat terlalu umum. Lepas tu dihuraikan pula secara detail oleh seorang lagi. Yang mana huraian tu sepatutnya dimasukkan dalam slide. Okay. So dia jadi tak balance kat sini. Okay. Farihin dia baca yang ada kat slide. Okey lah, tak ada masalah. Lepas tu penerangan lebih lanjut lagi dibuat oleh Tan Shiri. So dia jadi redundant. Banyak sangat maklumat. Okay. Sedangkan maklumat tu sudah boleh difahami bila kamu letak dalam slide sebenarnya. So tak perlu ada penerangan yang lebih panjang lagi. Sebab orang akan baca. Okay, lepas tu orang akan dengar. So benda dah ada dalam slide, tak perlu diulang 2-3 kali sebenarnya. Itu cara yang orang kata lebih baik lagi lah sebenarnya. Okay. Sebagai contoh tadi kan, ada dari segi yang carta organisasi. Lepas dekat carta organisasi, kita nak carta organisasi saja. So tunjuk carta organisasi cukup. Dan bila nak sebut pasal setiap tugas orang tu, hanya sebut dalam skop tugas, settle. Tak perlu dipanjang-panjangkan lagi, ni apa, tu apa, seorang tu buat apa, tak perlu lagi. Okay. Dan skop tugas pun sepatutnya diletakkan selepas carta organisasi. Okay, bukan diletakkan dalam penerangan. Sebab dalam penerangan mestilah benda-benda berkaitan dengan apa perancangan kamu sebenarnya. Apa yang kamu nak lakukan. Kumpulan ni apa yang akan kamu buat selepas ini dan sebagainya. Barulah dia lebih jelas tentang penerangan. Okay. Dari segi objektif macam saya kata dia, kamu dah letak cantik dah. Lebih ramai pelajar akan memahami lebih lanjut tentang kerjaya paramedik, sekurang-kurangnya 10% pelajar. Tapi detail pasal 10% pelajar sekolah, iaitu yang kamu sebut tingkatan 5 tu, ada dalam 15 orang daripada tu, tak dinyatakan dalam slide. Sebenarnya itulah yang paling penting. Sebab tu yang kamu sebut tadi tu, penerangan tu kena ada dalam slide. Kita tak perlu pun kamu, katalah kalau kamu nak buat slide ni lebih orang kata lebih ringkas dan padat, letak je 10% daripada pelajar tingkatan 5. Terus dash berapa ramai. So orang bila baca, tahu. Jumlah pelajar ada lebih kurang 100 orang. 10% maknanya dalam 10 orang. Orang dah tahu. Tanpa kat mana kalau mereka tak tengok kamu punya pembentangan, mereka dah faham. Apa benda 10%. Macam sekarang ni, bila kamu tulis kurang-kurangnya 10%, berapa ramai orang yang pelajar sekolah kamu yang kamu kata 10% tu? Sebab tak ada detail-detailnya yang kamu letakkan dalam slide ini. Dan kita nak yang detail yang diringkaskan. So mana apa yang kamu duk bentang tadi kena masukkan dalam slide dan ringkaskan lagi sebenarnya. Okay. Baik, lepas tu ada kata interview slide penerangan. Okay. Ada kata kamu interview orang dan sebagainya. Siapa personalia yang kamu pilih? Siapa orangnya? Siapa nama dia? So yang itu kamu tak nyatakan. Kamu kata akan ada sesi temu bual dengan ahli paramedik. Siapa ahli paramedik tu? Berapa lama dia dah jadi paramedik? So detail-detail seperti itu perlu ada dalam ni supaya bila saya tengok, okay, so ahli paramedik yang kamu pilih adalah orang yang memang pakar dalam hal ini. Dah dekat 10 tahun dia jadi paramedik. So bila kita baca pun, bila kita tengok dan kita baca, kita percaya kamu akan dapat banyak input daripada dia. Okay, so kalau macam ni terlalu umum, tak nampak siapa orangnya. Macam itulah. Okay. Kalau Google pun majalah yang macam mana, buku yang macam mana. So lebih detailkan lagi benda tu. Okay. Lepas tu sama juga yang kat bawah tu,
kamu tunjukkan kemahiran-kemahiran. Macam saya kata tadi lah, kemahiran yang kamu tunjuk tu, kamu nyatakan dalam penerangan kamu selepas itu. So, saya tak jadi fokus sebab saya dah baca sini, lepas tu kena dengar lagi kamu punya penerangan. So, dia kalau nak rangkumkan, terus rangkumkan dalam slide. Tak payah 2-3 kali ulang benda yang sama. Okay. Next, impak. Tunjuk slide impak. Macam ni impak. Bila tulis di sini, apa di impak dalam sini? Kena bayangkan, ini slide pembentangan ni, kalaulah saya nak kongsi kepada orang lain, di sekolah lain, di luar, agaknya mereka faham tak bila kata impak kepada, impak projek ini adalah untuk diri sendiri. So apa impaknya kepada diri sendiri? Awak hanya nyatakan dalam secara lisan. So bila nyatakan secara lisan, orang yang tengok slide ni dia tak faham. Katakanlah ada orang yang tengok slide ni, orang tu memang tak ada masalah pendengaran, mungkin pekak ke atau OKU apa. So macam mana dia nak faham yang impak tu kepada diri sendiri macam mana, impak kepada ahli kumpulan tu macam mana, pada guru-guru tu macam mana, masyarakat tu macam mana. So maksudnya kena masukkan detail-detail yang awak cerita tadi dalam slide ini dan ringkaskan dia dalam bentuk point. Okay, pemudahkan dia lagi. So orang takkan faham apa yang kamu nyatakan. Okay, secara overall tak ada masalah. Slide ni cantik lah bagi saya cuma terlalu terlalu banyak benda yang kena ditambah baikkan lagi. Okay, antaranya dari segi macam saya kata tadi lah, key point tu ada key point tu. Contoh dari segi objektif, apa benda yang kamu nak capai tu ada, cuma penerangannya tu tak ada sangat. Penerangan kita nak ringkas tapi orang faham. Okay. Contoh organisasi, cuba tengok objektif tadi. Kita ulang balik, tengok objektif. Objektif tadi, kamu nyatakan lebih ramai pelajar akan memahami lebih lanjut tentang kerjaya paramedik. Okay. So, kena nyatakan lebih ramai yang macam mana. Okay. Yang nombor 2 tu dah cantik dah, 10% daripada pelajar. Tapi kena nyatakan berapa ramai, 10% tu berapa ramai, daripada berapa orang. So, dah akan jadi lebih detail lagi. Okay. Projek ini boleh bantu pelajar dalam membuat keputusan tentang pemilihan kerjaya. Itu dah bukan kira objektif lah. Objektif ni kenapa kamu buat e-book ini sebenarnya. Untuk memberi pendedahan tentang skop tugas paramedik. Untuk memberi pencerahan mengenai tugas-tugas paramedik. Memberikan pengetahuan ataupun pemahaman awal tentang kerjaya paramedik. So benda-benda yang macam tu mestilah boleh diukur. Okay, benda tu. Yang lain tak ada masalah bagi saya. Kalau ikut pandangan peribadi saya, projek ni saya boleh luluskan dengan syarat ada pindaan. Maksudnya, selepas ini kamu kena tambah baik lagi kamu punya slide pembentangan ni. Okay, ambil kira beberapa perkara yang saya dah nyatakan tadi. Okay, keduanya, sila lihat juga garis panduan yang telah diberikan kepada guru penasihat. Kamu kena rujuk balik dengan guru penasihat mana part yang perlu tambah baik. Okay. Ketiga, tengok balik video-video yang telah diberikan. Macam mana kumpulan-kumpulan lain buat pembentangan, apa isi yang diperlukan dan komen-komen yang cikgu-cikgu pernah berikan dalam kumpulan-kumpulan tersebut. Ambil kira. So, kamu akan dapat satu hasil slide pembentangan yang akan lebih bermakna nanti. So tolong rujuk pada video-video yang lain tu. Okay? Yang lain tak ada masalah. Saya berpuas hati dengan keadaan. Cuma mungkin tadilah kata dari segi pembentangan tu kena tambah baik lagi lah. Okay? So kalau kata lepas ni Farihin nak buat pembentangan, Farihin dia bentang is okay, tak ada masalah. So maknanya kalau contoh Farihin nak cerita pasal objektif, cerita objektif A sampai Z. Maksudnya ada point, terus terangkan. Tak perlu tunggu Tuan Syiri pula yang akan terangkan lebih lanjut lagi. So dia jadi redundant. Better Farihin objektif, penerangan dan juga carta organisasi. Okay, yang part lain impak ke harapan apa, Tuan Syiri je yang akan bentang. So itu lebih berstruktur, itu lebih cantik daripada baca, lepas tu orang lain yang terangkan. Baca, orang lain terangkan. Dia jadi kelang kabut macam tu sebenarnya. Okay? So tak ada masalah. Itu hanya penambahbaikan yang perlu kamu buat untuk di masa yang akan datang nantilah. Okay? Boleh So saya harap anda semua faham.
Dan saya selepas ini tugasan kamu kena tambah baik slide ini dengan baik. Lepas tu hantar kepada guru penasihat kamu. Guru penasihat kamu akan hantar kepada saya untuk saya buat semakan akhir. Kalau tak ada masalah, sebenarnya kamu tahu ada masuk, kalau saya kata lulus dengan pindaan tu maknanya kamu dah boleh terus buat e-book ni, boleh siapkan terus e-book ni. Cuma saya perlukan slide pembentangan supaya saya boleh kumpul, saya boleh compile dan saya boleh bawa ke peringkat yang seterusnya lah. Okay. Selepas dah okey semua, guru kamu akan berikan kamu link untuk sinopsis. Link sinopsis. So kena isi link sinopsis tersebut. Okay. Saya rasa itu saja di pihak saya. Ada sebarang penambahan yang lain? Mungkin? Ada? Tak ada? Tak ada ya, semua faham. So terima kasih banyak-banyak tahniah saya ucapkan atas pembentangan kamu. Saya berpuas hati. Ambil apa yang telah saya nyatakan, saya komen tadi untuk penambahbaikan di peringkat yang seterusnya. Okay? InsyaAllah mungkin lebih banyak lagi kita akan berjumpa selepas ini melalui pembentangan-pembentangan yang seterusnya. Okay? So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.